أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kisah yang terakhir dah kita ni. Kisah Nabi yang terakhir untuk jilid yang keempat. So, jilid keempat ni berakhir dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ada sebanyak 42 tajuk. Lepas nombor 4 ni dia ada satu kitab lagi, kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamun Nabiyyin, penyudah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Sayyidina. Kisah penghulu kita. Penghulu kita iaitu Isa bin Maryam. Maknanya kalau kita buang Sayyid tu, kisah tu Isa bin Maryam. So Isa ibni lah kan, Maryam. Sebab sini idhafah kan. Sebab itulah kita sini bacaan sini kita baca dengan baris bawah. Yang pertama, qissatun khariqatun lil adah. Kisah yang menyalahi adat. So li tak perlu diterjemahkan. Asal makna kharaqa ni memecahkan, merobekkan. Jadi kisah ni dia merobek adat kebiasaan. Oleh kerana dah biasa dah, kalau kita nak kata sesuatu yang di luar kebiasaan, Arab guna perkataan khariq. Kharaqa ni khariqun. Hampir-hampir dengan makna dia menyalahi adat. Itu digunakan oleh bahasa Melayu kan. Terjemahan lafzi dia kisah yang merobek, yang mengoyak al-adah. Li tu kita tak terjemahkan sebab dia maf'ulun bih. Khariqun ni kan dia isim fa'il. Isim fa'il dia macam fi'il juga. So kalau kita tukar kepada fi'il, qissatun takhruqu al-adah. Takhruqu al-adah. Yang ni kita boleh ganti dengan isim fa'il. Isim fa'il khariqun. Tapi oleh kerana kisah ni mu'annas, kita pun boleh tulis khariqatun. Kalau kita tak nak guna li pun boleh. Qissatun khariqatun al-adata. Boleh. Kalau isim fa'il, kita boleh dua cara. Satu, kita guna seperti mana kata kerja. Satu lagi, kita guna li. Ganti kepada maf'ulun bih secara langsung. Kalau orang tak tahu teknik ni, so dia terjemahan jadi kelang kabut lah. Dia kata kisah yang mengoyak bagi adat. Apa bagi-bagi? Tak ada bagi sini. Ini maf'ulun bih ni, alamat maf'ulun bih. Li tu. Semua nak bagi-bagi belakang adalah bagi. Wa yaji'u dauru sayyidina Isa. Ja'a yaji'u akan datang. Nanti dauru giliran Sayyidina Isa, ataupun akan datang daur banyak makna giliran, peranan, tugas. Sini giliran pun boleh kan? Sekarang ini tibalah masa dia giliran penceritaan bagi Nabi Isa alaihissalam ataupun peranan daur akan datang nanti peranan Sayyidina Isa alaihissalam. Wa huwa, dan dia merupakan akhiru, paling akhir di kalangan ar-rusuli, para rasul. Qabla nabiyina, before, sebelum nabi kita, iaitu Muhammadin Rasulillah. Sini kan bagi bawah nabiyyi, sebab tu Muhammad ni kena baca Muhammadin. Ini salah kan? Akharu kan? Akhiru, wa huwa akhirur rusul. Yang kita betul ke tak? Wahia qissatun, kisah ini adalah sebuah kisah. Khariqatul lil adah ni ialah kisah yang tajallat, yang terjelma
yang zahir, yang nampak, fiha di dalamnya, nampak apa? Nampak iradatullah, nampak iradah Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahuan Allah Taala yang bersifat qahirah. So qahirah yang tak boleh dikalahkan. Kemahuan dia tidak boleh dikalahkan, tak boleh dihalang. Asalnya qahirah ni yang menguasai. So kalau terjemah lafzi, kemahuan Allah yang menguasai. Tak sedap lah kan? Kemahuan Allah yang tidak boleh dihalang. Sebab yang menguasai ini dia tak boleh dihalang. Kehendak yang tidak boleh disekat. Mana kalau dia nak tak boleh sekat. So ini fa'il dia. Tajalla. Yang nampak tu dalam kisah tu apa ni? Iradah Allah. Maknanya cerita Nabi Isa ni nak cerita tentang apa? Tentang kehendak Allah yang tidak boleh dipertikaikan, yang tak boleh dihalang. Bila Allah nak jadikan juga, walaupun tak ada bapa, jadi. Wa qudratu, sambung lagi kan? Ini yang pertama. Terjelma iradah. Terjema, nampak di situ qudrah Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan dan kemampuan Allah yang secara mutlak. Al-mutlaqah. Mutlak maknanya yang tidak boleh dipertikaikan jugalah. Yang ketiga, wa hikmatu. Dan hikmat dalam cerita ni, ada hikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang halus, ad-daqiqah. Hanya orang-orang yang ada akal fikiran, ada iman saja boleh mengetahui tentang hikmatnya. Jadi cerita Nabi Isa ni, fa amruhu, urusan dia, amrun urusan matter. Urusan dia, perkara berkenaan dengan Nabi Isa ni, kulluhu, semuanya kharikun. Semuanya menyalahi adat. Semuanya bertentangan dengan adat. Semuanya merobek adat. Itu asal terjemahan dia. Semuanya merobek adat. Adat yang biasa orang amalkan tu, mari Nabi Isa, dia robek semua, menyebabkan orang terpinga-pinga. Makna mukjizat yang dia milikilah. Okey, sekarang ni dia bilanglah, sebab dia kata amruhu ni, semua perkara berkenaan dengan Nabi Isa semuanya menyalahi adat kan. So dia bilanglah satu-satu. Yang pertama, wa wiladatuhu, kelahiran dia juga khariqatun lil adah, bersalahan, menyalahi adat kebiasaan. Harat, di mana menjadi bengonglah al-albabu, orang-orang yang bijaksana, fiha, berkenaan dengan kelahiran dia. Labib lah jamak dia albab, orang yang berakal, orang yang bijak pandai. Wa nusikhat fiha al-qawaninu at-tabi'iyah. Fiha ni pada kelahiran dia tu, nusikhat, dibatalkan, dihapuskan, maknanya terhapuslah al-qawaninu, hukum at-tabi'iyah, tabi'i, semula jadi. Hukum semula jadi, peraturan semula jadi, konun semula jadi, konun kejadian, konun alam. Maknanya kalau beranak tu nak melahirkan anak mesti ada bapa dan mak. Datangnya Nabi Isa terpinga-pinga, seolah-olah menasahkan, membatalkan konun kebiasaan semula jadi manusia. Wa syaqqal imanu biha wa tasdiqu laha ala man amana bil qawanini at-tabi'iyyah ka ilahin la yazulu wa la yahulu. Syaqqa menjadi sukar. Al-imanu, beriman. Biha, dengan kelahiran yang tanpa bapa tadi. Menjadi sukar untuk beriman, menjadi sukar beriman dengan kelahiran yang tanpa bapa. Beriman dengannya, mempercayainya, syaqqa, menjadi sukar. Kepada siapa? Alan. Ini kepada man amana. Kepada siapa yang amanah, yang beriman, yang percaya, yang beriman dengan qawanini tabi'iyah saja. Maksudnya hukum-hukum semula jadi saja. Hukum-hukum tabi'i saja. Peraturan tabi'i saja. Ka ilahin. Maknanya peraturan tabi'i itu dia kata seperti Tuhan dah. Ka ilahin. Yang la yazulu. Yang tak akan hilang. La yazulu, zala yazulu mana hilang kan? Yang tak akan hilang, yang tak akan padam, wala yahulu, dan tidak akan berubah.
Hala yahulu mana berubah. Tuhan yang dia kata seolah-olah macam kepercayaan tu seperti Tuhan yang tak akan hilang dan tak akan berubah, yang tak akan bertukar. Satu kan, menjadi sukar ni kepada seorang orang yang percaya kepada peraturan-peraturan semula jadi saja, hukum semula jadi saja. Juga menjadi sukar kepada ni alaman, so atah dia sinilah. Alaman amana wa amana bi tajribah saja. Menjadi sukar kepada orang yang beriman dengan tajribah saja, pengalaman saja. Melalui pengalaman, tajribah makna pengalaman, boleh makna uji kaji, eksperimen, dan musyahadah, pemerhatian sahaja. Pengalaman dan pemerhatian. Dan juga beriman dengan ahkam tibbi saja. Dengan hukum kedoktoran. Hukum hakam kedoktoran dan hukum hakam wal tabi'ah. Tabi'i, semula jadi. Seolah-olah seperti kanamusin. Seperti malaikat. So mereka percaya benda-benda ni seperti malaikat. La yataghayyaru, yang tak berubah. Wala yatabaddalu, yang tidak berubah ni pun tidak berubah, yang tidak bertukar, yang tidak berubah dan tidak bertukar. Orang yang amanah ni, orang yang beriman dengan benda macam ni wajahila, dan dia jahil, dia tidak mengetahui tentang qudratallahi, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, allati, yang merupakan yang qudrah Allah yang ahatat, yang meliputi, pakai bi, meliputi setiap syai'in, sesuatu. Kemampuan Allah meliputi segala sesuatu, setiap sesuatu. Qudrah Allah tadi ghalabat ala kulli syai'in, mengalahkan atas setiap sesuatu. Mengalahkan sesuatu lah. Kuasa Allah dapat mengalahkan setiap sesuatu. Mengalahkan hukum tabi'i juga. Mengalahkan hukum tabi'i juga. Wala ba'ala, menguasai atau mengalahkan. Dia jahil tentang kekuasaan Allah yang meliputi setiap sesuatu dan menguasai setiap sesuatu ataupun mengalahkan setiap sesuatu. So wajahilah qudrah, nombor satu. So berkenaan dengan nombor satu ni panjanglah kan, sampai ke sini. So dia jahil tentang kekuasaan Allah. Yang kedua, wajahila iradatahu. Kan bagi atas ni kan, sama dengan ni lah. Nombor satu, dia jahil tentang kekuasaan Allah. Nombor dua, wajahila iradatahu. Dia jahil tentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allati, yang la yahulu syai'un. Ini fa'il duduk sini jauh ni. La yahulu syai'un. Hala yahulu, tengok, menghalang. Qudrah Allah yang la yahulu syai'un, tiada sesuatu yang menghalang. Dunaha, di hadapannya. Du mana? Di hadapan. Ha tu iradah lah. Maksud dia, kalau iradah tu nak pergi, so tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Syai'un ni sesuatu yang boleh menghalang di hadapan, menjadi penghalang lah. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang kepada iradahnya. Dan dia juga jahil tentang kehendak Allah yang la yahulu syai'un, yang sesuatu apapun tidak dapat menghalang di hadapannya. Innama, hanya senya, amruhu, perintah Allah tu, idza arada, ataupun urusan Allah, perkara yang Allah kehendaki, amru. So amru tu boleh jadi perintah sungguh. Perintah, amru pun perintah kan? Perintah dia, ini perintah lah ataupun apa yang dia kehendaki, amru. Perkara dia, urusan dia. Idza arada, apabila dia kehendaki tentang syai'an, sesuatu, an yakula, bahawa dia akan berkata. Ini mubtada lah. Ini khabar dia. Urusan dia, bila dia kehendaki akan sesuatu, dia akan berkata. An yaqula lahu, dia akan katakan kepada benda tu, kun, jadilah kamu. Bi, jadilah kamu. Fa lalu yakunu, maka jadilah benda tu. Syai' ni tadi. Kalau Allah nak kepada syai' tu, anything, so Allah akan kata kepada syai' tu, kun, jadilah kamu.
fayakunu. Maka benda itu akan jadi, akan wujud, akan berlaku. Wahana yahunu, menjadi mudah. Tadi kan syaqqa, lawan dia syaqqa. Lawan dia syaqqa. Sebelum ni syaqqa, wasyaqqal iman, sukar beriman, sukar mempercayai kelahiran tu kepada orang yang sekian-sekian. Sekarang ni kalau orang beriman mudahlah kan. Sawahana hadzal iman. Keimanan ini menjadi mudah kepada man amana. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Billahi. Kailahin. Tadi kailahin, percaya benda-benda tabi'i ini seperti Tuhan yang tak akan hilang. Yang ni pula kailahin qadirin lah kan. Seperti S1. Beriman dengan Allah sebagai Tuhan yang qadirin, yang berkuasa, yang muridin, yang ada kehendak dia, yang khaliqin, yang menciptakan sesuatu. So khaliq artinya menciptakan sesuatu daripada satu fasa kepada satu fasa. Kalau sonic yang menggubah, dia lebih kurang je. Sonic, khaliq ni mencipta. Dalam Quran kata, Wallahul khaliqu. Dialah Allah yang mencipta. Yang al-bari'u, yang mencipta daripada yang tiada. Dipanggil bari. Macam khalaqal insan tu, dia cipta daripada satu fasa kepada satu fasa kan. Ada marhalah dia lah. Al-khaliq, al-bari, al-musawwiru. Al-musawwiru habis. Dan dia yang mencorakkan ataupun memberi bentuk. Yang memberi bentuk. So lahu tu ayat barulah. Dia memiliki al-asma'u. Nama-nama yang baik-baik, indah-indah. Al-husna. Al-asma'ul husna. Husna ni asalnya ahsanu. Kalau muannas, husna. Af'alu, fu'la. Isim tafdil. Asma' ni jamak taksir. Jamak taksir hukum dia muannas. Jadi kata sifat dia kena pakai husna lah. Bukannya ahsan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya ma fis samawat, apa yang di langit, wal ardi, dan apa yang di langit dan di bumi. Wa huwa, dan dia maha, untuk Allah semua maha-maha, al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Sirah-sirah yang diguna pun menunjukkan makna maha. Sirah fa'ilun, hakimun, sirah fa'ilun. Ini sirah yang menunjukkan makna maha-maha. Untuk Allah maha lah. Untuk orang lain itu sangat-sangat ataupun amat-amat. Wa amana bi khalqi Adam. So orang yang tadi yang mempercayai, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi mudahlah kepada orang yang beriman kepada Allah Taala. So orang ni nanti dia akan beriman wa amana bi khalqi Adam. So dia beriman dengan penciptaan Adam. Min daripada ma'in, daripada air dan juga tin. Ma'in wa tinin, air dan juga tanah. Dan wa min ghairi ummin. Adam tu juga daripada ghairi ummin, daripada tanpa emak, wa abin, dan juga bapa. Tak ada emak, tak ada bapa langsung. Wa wiladatun, sedangkan kelahiran min ummin, kelahiran daripada ibu, min ghairi abin, min ghairi tanpa bapa, kelahiran daripada seorang mak tanpa adanya bapa, mestilah ahwanu, mestilah lebih ringan, lebih senang, lebih ringan. Ini makna sama aja, ahwanu aisaru. Lebih mudah, lebih ringan. Sebab kita nak dia guna lafaz lain-lain. So kita pun kena buat lain-lain lah. Tapi makna tu sama je. So lebih mudah dan lebih ringan untuk mempercayainya, litasdiki. Min berbanding lah, sebab ni lebih mudah daripada kan. So lebih mudah berbanding pun boleh kata. Lebih mudah berbanding, lebih mudah daripada wiladatin, kelahiran min ghairi, tanpa ummin wa abin, tanpa ibu dan juga bapa. At least dia kata Isa ni
ada juga mak. Kalau Adam langsung tak ada ibu dan bapa. Walidzalika, oleh kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. Yaqulullahu ta'ala, berkatalah Allah, berfirmanlah Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, inna, sesungguhnya, masala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya kesamaan, kejadian, kesamaan lah, seperti kan, misalnya kesamaan Adam. Sesungguhnya kesamaan Isa di sisi Allah adalah seperti kesamaan Adam. Sesungguhnya Isa dan di sisi Allah sama dengan Adam. Masal kan? Likeness. Betul lah, kesamaan. Kesamaan Isa di sisi Allah adalah seperti kesamaan Adam. Contoh Isa ni, contoh Isa lah mudah. Contoh Isa, sesungguhnya contoh Isa di sisi Allah seperti contoh Adam dari segi penciptaan. Yakni khalaqahu, dia menciptakan Adam min turabin, daripada tanah. Thumma qala, kemudian dia kata kat Adam tu, kat turab tu kan, tanah tu, kun, syait tadi, jadilah kamu. Kana ni fi'il amar dia kun, bi, jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah dia sebagai manusia. So maknanya kejadian Adam adalah daripada kun fayakun. Samalah dengan kejadian Isa daripada kun fayakun. Masalah ada bapa tak ada bapa tu, itu remeh aja. Wallahu a'lam bissawab.